Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nukabbiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih pada saudara Tuan Haji Pengerusi Majlis yang saya hormati, berikan Tuan Imam, Tuan Pengerusi Suruhanjaya, Tuan Kuasa, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan, memanjatkan sedikit-sedikit syukur pada Allah. Pada malam ini kita dikumpulkan dalam rumah Allah, tidak lain dan tidak bukan untuk kita mengingati junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuh wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah insan yang istimewa di sisi Allah. Dan Allah puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Akhlak ni macam tujuan utama lah tuan-tuan dalam hidup kita ni. Kerana Rasulullah kata apa? Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Innama bu'istu, sebenarnya aku diutus, kata Rasulullah, liutammima, untuk sempurnakan akhlak yang mulia. Ulama hadis bincang, kenapa Nabi SAW kata sempurnakan akhlak? Oh, sebab rupanya kafir musyrikin dulu pun, orang Arab dulu pun dah ada akhlak dah, cuma tak sempurna. Apa ada akhlak? Akhlak meraih tetamu. Orang Arab cukup meraihkan tetamu. Lepas tu cerita Piramli, 3 Abdul, bukan, apa tu, Alibaba berjalapuk kan. Dia datang, ketua perompak datang nak apa, tumpang rumah Alibaba, bawa 40 tong minyak. Dia bagi, walaupun dia tak kenal. Dia pernah jumpa lah, dulu kata, ni dulu pernah jumpa ni kita. Awak dulu bukan reporter? Reporter awak kan. Jadi dia bagi, sebab tu memang cerita Piramli ni dia banyak pelajarannya. Banyak pelajaran daripada cerita-cerita dia. Orang Arab dulu memang dia kan gambarkan Arab. Dalam cerita yang sama tu juga dia ajar mangkah. Ni tuan-tuan tak lama lagi nak mangkah. Ada tak Piramli suruh apa nama, buaya pendek suruh pangkah kan? Dia pergi pangkah kan, pangkah, silap pangkah, 39 penyamun pergi mangkah kan, silap pangkah, 39 silap dapat tai. Jadi dia nak ajar tuan-tuan, kalau tuan-tuan silap mangkah dapat tai. Jadi nak katanya apa tuan-tuan, dalam tu cerita inilah dulu Arab, dia memang tak kisah siapa datang rumah, dia dengan keluarga, dengan mak, dengan ayah cukup memuliakan orang tu. Tapi itu semua tidak sempurna bila akhlak itu tidak berkait dengan Tuhan, tak berkait dengan akidah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus Muhammad melainkan untuk bawa rahmat. Rahmat. Nabi Muhammad SAW bawa rahmat. Mak dia mengandungkan dia, ibu-ibu di bawah belakang sana, Sayyidatina Aminah mengandungkan Rasulullah sikit, tak pernah rasa sakit, tak pernah rasa susah. Ibu-ibu pernah mengandung, tahulah betapa payahnya, betapa susahnya, betapa sakitnya mengandung. Tapi rahmat. Sayyidatina Aminah hamilkan Nabi SAW tanpa rasa susah, rasa sakit, rasa payah. Lahir Nabi SAW lahir, Sayyidatina Aminah tak cukup susu,
carilah ibu susu yang pertama. Siapakah nama ibu susu baginda Nabi SAW yang pertama? Namanya Suwaibah. Suwaibah. Ni mak susu yang pertama Rasulullah. Dia ni siapa Suwaibah? Suwaibah ni dulu dia adalah hamba kepada Abu Lahab. Macam mana dia boleh bebas? Dia dibebaskan oleh Abu Lahab kerana Suwaibah ni, waktu Sayyidatina Aminah melahirkan anak, dia yang bantu Sayyidatina Aminah melahirkan Rasulullah, dan dia bawa berita kepada Abu Lahab, bos dia. Dia kata, bos, Sayyidatina Aminah dah melahirkan. Betul. Wa anti tu'tiqah. Sebab dia bawa berita kelahiran Nabi SAW, punya seronok Abu Lahab, dia bebaskan Suwaibah. Atas dua sebab. Sebab Suwaibah yang bawa berita kelahiran Rasulullah, yang kedua punya seronok dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab seronok. Ada kesan tak? Ada, tuan-tuan. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih menceritakan bagaimana Nabi Sayyidina Abbas, pak saudara Rasulullah, mimpi bertemu dengan Abu Lahab. Pak Abu Lahab mati dah. Tanya, macam mana kamu Abu Lahab dalam kubur? Maka jawab Abu Lahab, aku tak pernah menemui kesenangan, melainkan aku mendapat setiap hari Isnin air. Dia tunjuk ujung jari dia. Dalam hadis dia kata air, setitis air ujung jari dia tunjuk pada hari Isnin. Tiap hari esok. Ini Ahad. Esok Abu Lahab akan diringankan azab dan dapat setiap air setiap hari Isnin. Kenapa? Kerana gembira dengan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat. Kelahiran Nabi SAW itu gembira dan rahmat. Oh, sallallahu Muhammad. Rahmat buat Suwaibah dapat bebas. Ni tuan-tuan yang seronok hari ni, nak sambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ni. Mungkin ada yang ada masak kerja tadi. Kau pakai catering dah ni? Bungkus catering lah. Tak kisahlah. Ada segala tempat masak, ada tempat tuan-tuan bagi orang derma ke, seronok lah. Senang cerita seronok nak datang sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tadi dah selawat lagi? Belum lagi? Belum selawat? Ramai-ramai belum? Okey, lepas isyak kita buat. Lepas isyak kita sama-sama selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Nabi SAW. Macam mana tuan-tuan nak dapat rahmat macam Suwaibah, macam Abu Lahab dapat. Kemudian begitu juga rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi SAW bawa rahmat untuk ibu susu kedua Rasulullah yang bernama siapa? Halimah binti Abu Zuhaib. Gelarannya Halimatus Sa'diyah. Nama sebenar dia Halimah binti Abu Zuhaib. Sa'diyah tu perkampungan dia. Rasulullah sallallahu Muhammad. Dia orang susah. Halimah ni dia orang miskin. Tanam-tanaman dia tak menjadi. Binatang-binatang ternak dia kurus. Sallallahu Muhammad. Jadi dia tak ada duit, maka dia pun nak pergi carilah apa aku nak buat. Dia ada susu dia pun tak cukup. Anak dia, dalam kitab cerita anak dia tak pernah tidur malam sebab tak cukup. Bukan tak pernah tidur malam, payah tidur malam sebab tak kenyang. Tapi sebab dia pun nak duit punya pasal, dia cari siapa yang perlukan upah, siapa perlukan susu untuk dia ambil upah. Jalan-jalan jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baby Rasulullah waktu itu bayi. Halimatus Sa'diyah tengok Rasulullah, dia terus setuju tak? Tak setuju.
Dia tanya dulu, ni anak siapa? Anak Abdullah. Mana bapak? Bapak mati. Oh, anak yatim. Anak yatim di sisi orang Arab tu memang miskin. Tak apa, tak mau. Aku ni nak cari duit. Tapi selepas dia memandang wajah Rasulullah, lepas dia pergi, tuan-tuan, dia tak boleh lupakan Nabi SAW. Tak boleh bayanglah, tuan-tuan. Lepas dia dah pergi, dia tak boleh lupa pada baginda Nabi SAW. Ni yang tuan-tuan dalam selawat kata apa? Marra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini. Marra'a wajhaka ya Sa'ad. Siapa yang melihat wajahmu ya Rasulullah pasti bahagia. Tengok wajah Nabi bahagia, tuan-tuan. Tu Rasulullah. Kita orang tengok wajah kita, tambah masalah. Tengok wajah kita bukan bahagia, tambah masalah. Alamak, macam mana pula aku boleh jumpa dengan dia ni? Patah balik, sama jumpa kita. Allah Rabbi. Nabi SAW tengok wajah, hilang masalah, selesai masalah, gembira, bahagia. Patah balik Halimatus Sa'diyah, tak apalah, bagilah aku nak baby ni tadi. Berapa-berapa lah upah. Tapi apabila baginda Nabi SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah, rahmat, berubah kehidupan Halimatus Sa'diyah. Ubah kehidupan Halimatus Sa'diyah dengan begitu cepat. Pokok-pokok yang dia tanam, tanaman dia, kebun-kebun dia yang selama ni tak pernah segar, tiba-tiba berubah dengan izin Allah. Berubah. Ini panggil keajaiban, ini dipanggil irhas. Irhasat. Binatang ni yang selama ni sakit-sakit jadi segar. Sampai orang tanya pada Halimah, macam mana binatang kamu makan rumput yang sama, kambing aku makan rumput yang sama, tapi dia boleh jadi segar? Kata Halimah, aku tak tahu. Tapi sejak aku menyusukan budak petuah ni, badan dia yang sakit-sakit jadi segar, jadi sihat. Susu dia yang kering menjadi banyak, sehingga kan anak, ini yang jadi cerita ni, anak dia sendiri yang selama ni tak cukup. Tuan-tuan ingat tak? Nabi duk main-main dengan anak Halimah. Dia sebaya yang Nabi dibelah dadanya. Kan tengah main dengan anak Halimatus Sa'diyah, Nabi dicolek. Dia bukan dicolek lah, diambil oleh malaikat. Orang kata Muhammad dicolek, Muhammad kan main dengan anak Halimatus Sa'diyah tu. Sebaya. Rahmat. Allah sallallahu Muhammad. Boleh tak kita nak boleh dapat rahmat macam Halimah, macam Suwaibah, macam Abu Lahab? Kita tak nak jadi macam Abu Lahab. Nak katanya kita ni juga ada dosa. Kalau Abu Lahab yang kafir, ya Allah celakakan dia. Tabbat yada Abi Lahab. Akibat sekali dia maki Rasulullah tu, habis seumur hidup ni. Sekali je Nabi panggil penduduk Mekah, mari lah, aku nak cakap sesuatu. Semua pakat datang bawah Jabal Qubais, bawah Bukit Qubais. Nabi nak cerita dakwah pertama ni. Tapi sebelum Nabi nak tanya, nak cerita, Nabi nak test dulu. Kalau aku beritahu belakang bukit tu, KG, ada tentera datang nak serang kita, agak-agak korang percaya tak? Percayalah, Muhammad Al-Amin. Wa antal al-amin. Engkau adalah al-amin yang benar. Mereka simpan barang-barang berharga di rumah Rasulullah, tuan-tuan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah kata. Kafir musyrikin ni, geng-geng Bani Israel ni, geng-geng Yahudi ni, dia perkenal Nabi ni macam mana dia perkenal anak.
Apa dalam kitab dah sebut, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang lepas ni seorang nabi, seorang rasul. Tu apa, Waraqah bin Naufal, waktu Nabi duk pergi berdagang dengan pak saudaranya Abu Talib, kan dia beritahu jaga elok-elok. Mula-mula dia tanya, ni siapa? Abu Talib kata, ni anak aku. Ni bukan anak kamu tak? Betul, ni anak saudara. Aku kata dah, inilah yang disebut daripada kitab. Aku nampak awan bergerak, aku tengok wajah dia, bak sini, mai kalih belakang, tengok ada khataman nubuwah. Dah beritahu dah, Nabi bukan tiba-tiba jadi rasul, tuan-tuan. 40 tahun Allah bagi orang kafir musyrikin Mekah kenal Nabi. 40 tahun. Dengan bukti daripada kitab, dengan bukti belakang Nabi ada khataman nubuwah, dengan akhlak Nabi memang orang baik, memang orang kenal dia orang baik. Dia pula Allah takdirkan Nabi ni memang tak baca, tak menulis. Bukan tak erti baca, memang tak perlu baca, tak perlu menulis. Dia lain tak erti dengan tak perlu. Tak perlu dengan tak erti, lain. Nak baca buat apa? Nabi SAW mendapat tarbiyah langsung daripada Allah. Kalau Nabi perlu baca satu buku, hebat buku tu. Patut buku tu rujuk dengan Nabi. Ni Nabi baca buku. Tak, apa kelas. Nabi tak perlu baca. Nabi tak perlu tulis. Tulis buat apa? Tulis ni supaya tak lupa. Tulis ni sebab kita nak revise balik. Nabi tak perlu, Nabi ingat. Sebagai satu petanda juga bahawa apa yang Nabi sebut itu bukannya datang daripada diri, tapi datang daripada wahyu. Muhammad. Tapi orang kafir ni, tuan-tuan, kan, Abu Lahab kalau tak percaya juga. Walhal anak saudara dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bila cakap macam tu, okey, percaya okey, baik, aku cuma nak beritahu, wa inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah rasul kepada Allah ke atas kamu. Ya Muhammad, kata Abu Lahab, terus dia angkat tangan, ya Muhammad, alihaza jama'tana. Muhammad, sebab ni ke kau nak kumpulkan kami? Sebab kamu nak cakap benda mengarut ni ke? Tabballaka ya Muhammad, kata Abu Lahab. Celaka kau Abu Lahab. Nabi tak jawab. Yang jawab siapa? Tabbat yada Abi Lahab. Tapi sebab suka kelahiran Rasulullah, adalah sikit dapat kurang azab. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, persoalannya tuan-tuan yang kita nak bincangkan malam ni, kenapa kita payah sangat ikut Rasulullah? Kenapa payah sangat kita ikut Nabi SAW? Berapa kali maulud dah kita ni pun, tuan-tuan, ibu-ibu dah. Berapa kali maulidur Rasul dah. Tapi payahnya, rupanya Allah SWT gariskan 3 syarat dalam Quran orang yang boleh ikut Nabi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada suri teladan, contoh yang sangat baik. Oh, banyak Quran ni puji Nabi ni banyak. Allah puji Rasulullah, Nabi dia bagus. Pada kamu ni ada Nabi ni uswatun, suri teladan, contoh. Kamu ikutlah contoh yang sangat baik. Siapa Nabi ni? Untuk siapa contoh ni? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Nombor 1 orang yang boleh ikut Nabi, liman kana yarjullah. Nombor 1 orang yang matlamat hidup dia Allah. Apa maksud matlamat hidup dia Allah? Ikhlas. Ikhlas. Tuan-tuan tahu apa power ikhlas? Setan, iblis mengaku depan Tuhan dalam surah Al-A'raf. Buka surah Al-A'raf, buka surat tamu, surat kedua. Wassalamualaikum. Bahagian tengah, kita cari ayat. Iblis mengaku depan Tuhan. Dia yang ambil arah ni,
Allah cerita dialog iblis. Satu hari nanti panjang umur mana rezeki kita boleh cerita. Kan? Dialog iblis, Allah cerita balik, qala ma manaka alla tasjuda in amartu. Allah tanya iblis, iblis, kenapa kamu tak nak sujud pada Nabi Adam macam aku suruh? Allah tahu dah, tapi nak dengar daripada mulut iblis. Qala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia kata, kau cipta aku daripada api, kau cipta dia daripada tanah. Apa kelas api nak duduk kat tanah? Oh, sombong dia. Itu. Jadi seronok baca. Jadi iblis mengaku waktu tu, bawah tu, tengah tu, dia kata apa? La aghwiyannahum ajma'in. Bila Allah dah halau dia daripada syurga, dia kata la aghwiyannahum ajma'in. Aku akan kalahkan, jatuhkan semua hamba-hambamu. Puan hajar. Semua la'awiyannahum ajma'in. Tak kira lah dia ustaz ke, dia tok guru ke, dia orang biasa ke, dia orang ada ilmu ke, dia orang tak ada ilmu ke, dia orang marhain ke, dia orang ada kerabat ke, semua aku akan jatuhkan. Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali. Tapi pelik kat iblis Patut dia diam lah. Patut dia diam lah. Dia cerita. Sebab dia tahu hamba Allah ni payah nak ikhlas. Dia tahu kita ni payah nak ikhlas. Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Kata guru saya Syekh Muhaimin Said Ali Abdul Majid Hafizahumullah, dua-dua guru saya. Syekh Muhaimin bapak dia pun guru saya. Dan ni tak lama lagi dia ada dah kot, dah sampai Malaysia ni bapak dia. Dia dah ada kat sini. Bapak dia hakim tilawah Quran tiap-tiap tahun antarabangsa. Ni minggu depan ni start tilawah antarabangsa. Tuan-tuan tahu tak tahu? Sebab dulu sebelum puasa. Sekarang lepas PKP dia tak kira lah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Apa kata dia? Kata Syekh Muhaimin, al-mukhlas fawqal mukhlis. Dia kata al-mukhlas, orang yang ikhlas, orang yang mukhlas ni. Dia bahasa Melayu tak ada bahasa kita panggil ikhlas jugalah, tapi bahasa Arab mukhlas ni fawqal mukhlis. Habis lebih daripada ikhlas. Ikhlas tu bagus dah, atas lagi daripada ikhlas. Maknanya ma fi qalbi ghairullah, tidak ada apa-apa di hati aku melainkan Allah. Ataupun nak bagi mudah faham, kita buka surah Insan. Pagi Jumaat kita baca, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya aku bagi makan kerana Allah. Aku bagi makan kerana Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah. La nuridu minkum jazaa, kami tak nak apa-apa daripada kamu, balasan. Kami tak nak balasan. Setakat tak nak balasan ni tuan-tuan, ramai. Makcik-makcik hantar makanan, Kak Tun hantar ke rumah Kak Yah. Kak Yah ambil ni Kak Yah. Kak Yah kata nak, tak payah. Tak payah balas. Orang tak balas, ramai orang tak kisah. Wala syukura. Yang kedua ni payah dapat. Tak balas tak apa, tapi kalau tak ucap terima kasih, wah, yang tu Kak Tun cukup marah. Abang tadi pergi hantar ke rumah Kak Yah, dah lah tak balas, tak apalah, terima kasih pun hidup. Oh, saya kecewa. Kenapa? Saya tak dapat penghargaan, saya tak dihargai, bos saya tak hargai kerja saya yang saya buat.
Langsung satu kalimah tahniah pun tak pernah ucap. Biasa tak tuan-tuan kerja, buat kerja bagus? Tak ada orang ucap. 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun kerja bagus, cemerlang. Tapi ada sikit silap, terus tindakan dikenakan. Sehari dua ni tengah kecoh kes Cikgu Fadli. Kes Cikgu Fadli Saleh. Duk kena panggil. Daripada menteri, ketua pengarah, semua respon. Ini yang buat main dengan power, tuan-tuan. Power media sosial. Media sosial kalau pakai guna elok, elok. Kalau tak elok, tak elok lah. Tuan-tuan jangan seronok sangat. Yang geng-geng nak bertanding Pilihan Raya ni. Anak muda dia kira main media sosial. Media sosial ni silap-silap Syed Saddiq boleh jadi PM. Jangan buat main, tuan-tuan. Daripada menteri, ketua pengarah, semua menggelupur sekarang ni. Semuanya media sosial je. Jangan buat main. Sayyidina Muhammad. Orang lama jangan syok sangat. Senang-senang nak ambil tindakan tata tertib, sikit-sikit tindakan tata tertib. Kalau betul salah buat jenayah, tak apa. Ini bukan macam zaman dulu. Benda-benda buruk boleh simpan bawah kapet. Jangan buat main. Tapi kadang-kadang kita rasa kecewa. Orang tak hargai, orang tak ucap terima kasih. Rupanya itu belum puncak ikhlas, tuan-tuan. Orang yang benar-benar ikhlas, orang yang mukhlas, la nuridu minkum jazaa'a, balasan pun tak nak, wala syukura. Ini yang dikatakan orang yang boleh ikut Nabi, yarjullah, orang yang matlamat hidupnya adalah Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, orang yang matlamat hidupnya adalah hari akhirat. Maknanya hari akhirat ni apa dia hari akhirat ni? Okey, saya mudah ambil kesimpulan yang dibuat oleh almarhum Tok Guru Ni Aziz dalam kitab tafsir dia. Orang yang ada akhiratnya, kata Tok Guru, 3 dia ada dalam hidup dia. Halal haram, dosa pahala, syurga neraka. Ini orang ada akhirat. Halal haram, dosa pahala, syurga neraka. Aku nak buat ni halal ke haram? Aku nak buat ni dosa ke pahala? Aku nak buat ni bawa aku ke syurga ke bawa aku ke neraka? Orang yang ada benda ni, dia ada akhirat dalam hidup dia. Saya ulang sekali lagi. Halal haram, dosa pahala, syurga neraka. Ini orang ada akhirat. Aku buat ni macam mana? Boleh tak aku buat ni? Aku cakap macam ni, aku nak tulis dalam grup macam ni, aku nak tulis dalam media sosial macam ni. Halal ke haram? Dosa ke pahala? Aku bawa ni pada dosa ke ataupun pada pahala? Aku akan buat ni kesannya syurga ke neraka. Ini orang yang ada akhirat. Wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Orang yang boleh ikut Nabi adalah orang yang wa zakarallaha katsira. Dia zikir pada Allah sebanyak-banyaknya. Nak zikir apa, tuan-tuan? Hari ni, malam ni, saya nak hadiah kat tuan-tuan satu amalan. Mana yang dah amal, teruskan. Ataupun kalau tuan-tuan dah ada zikir-zikir tertentu yang tuan-tuan buat, yang Nabi pesan kepada sahabat, lisanun ratbun bizikrillah. Hendaklah kamu punya lisan ni, lidah ni ratbun. Ratbun ni berterusan bizikrillah. Wassallallahu sayyidina Muhammad. Katalah wassallallahu sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dah ada satu zikir. Maksud saya ni, zikir tuan-tuan sambil berjalan, sambil bawa kereta, yang tak perlu pada tasbih. Tuan-tuan ada tasbih, adalah. Tapi katalah tak bawa, tasbih tertinggal. Tuan-tuan jalan kaki, tuan-tuan nak pergi kedai, tuan-tuan bawa motor, tuan-tuan bawa kereta, tuan-tuan sapu sampah di rumah, akak-akak di rumah duk masak, akak-akak di rumah duk kemas-kemas rumah. Jangan diam lidah kita ni.
lidah ni jangan diam. Nak baca apa? Okey, katalah tuan-tuan dah ada dah, tuan-tuan punya amalan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Teruslah buatlah. Ataupun tuan-tuan dah ada dah, Allah Allah Allah, ikutlah. Tapi kalau tuan-tuan belum ada, tuan-tuan buat ni. Tuan-tuan selawat dan istighfar. Tadi kursi kita mulakan dengan perbanyakkan selawat. Tuan-tuan buatlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan ulang, tak payah kira, tak payah. Ustaz, berapa jumlah Ustaz? Tak payah tahu jumlah. Yang tuan-tuan nak buat, yang tuan-tuan kata saya nak ada 1000 kali sehari, 1000, itu okey, teruskan. Itu tuan-tuan yang kacau. Yang tu tuan-tuan teruskan. Saya Ustaz, saya zikir la ilaha illallah tiap-tiap kali lepas sembahyang 165 kali. Itu buat, jangan kacau, teruskan. Yang ni yang saya cerita ni, bila tuan-tuan tengah tak ada apa-apa, tengah jalan kaki, faham tak? Tengah tak buat apa-apa ni, tengah kaki nak balik pergi kereta, daripada masjid nak turun pergi kereta, pakai selipar, tak ada sembang dengan kawan, tak ada. Kalau sembang lah. Tuan-tuan jangan jadi berubah pula depan ni. Ji, esok kerja. Allah SWT. Jangan berubah. Jalan macam biasa. Tuan-tuan sembang dalam kereta, Tapi katalah tuan-tuan jalan sorang-sorang, jalan daripada masjid nak pergi tempat kereta, dari rumah nak pergi daripada bilik nak pergi dapur makcik, daripada nak pergi bilik air, sebelum masuk bilik air, mulut jangan berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, astaghfirullahalazim. Sampai satu tahap nanti tuan-tuan lepas sembahyang, tuan-tuan duduk, tuan-tuan nak selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak bayang wajah Rasulullah, kita tak erti. Kita tak pernah tengok Nabi. Mungkin tuan-tuan pernah mimpi, okey lah. Kalau tak pernah, kita tak erti. Tuan-tuan pun bayangkan makam Rasulullah. Tuan-tuan pernah pergi kan? Akak-akak kalau tak pernah masuk pun pernah tengok gambar. Bayangkan makam Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, astaghfirullahalazim. Bila sebut astaghfirullahalazim, dia kata, ampunkanlah aku ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, astaghfirullahalazim. Maafkan aku ya Allah. Lisanun ratbun bi zikrillah wa zakarallaha katsira. Tuan-tuan tunggu je. Lepas tuan-tuan buat, tuan-tuan dah amal, tuan-tuan dalam masjid saya cakap, tuan-tuan tunggu je apa Allah nak bagi. Dan tak sama. Apa yang Allah bagi kat saya tak sama. Bagi kat Tuan Haji tak sama. Bagi akak-akak belakang hadir atas kursi tak sama. Tapi jamin 100% bila tuan-tuan buat benda tu ulang. Ajar pula anak nak pergi sekolah. Abang pergi sekolah, boleh baca? Boleh. Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, astaghfirullahalazim. Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, astaghfirullahalazim. Boleh. Sambil jalan kaki nak pergi kelas, nak pergi rehat. Time main-main lah. Ni time tak ada apa. Kita minta Allah ni yang sahabat minta, yang Nabi ajar kepada sahabat, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantu aku untuk ingat pada Engkau ni ya Allah. Tapi bila tonton dah biasa, tonton mesti ingat. Mula-mula ni lupa lah. Mula-mula ni boleh lupa. Tapi jangan buat time yang tak kena. Maksud saya jangan dalam tandas buat, janganlah. Tapi dalam hati tu kadang-kadang dia automatik datang. Kan? Time kuliah jangan tuan-tuan jangan buat pasal pula, terlebih pula time kuliah ustaz mengajar. Masalah sedina. Tak payah. Time kuliah dengar je, dia hanya mulut tak payah cakap apa. Saya cakap tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan, saya kalau tengah ngajar dan kalau tuan-tuan tidur saya tak kisah. Sebab orang tidur tu tanda dia dapat ketenangan. Betul, tidur saya tak kisah. Tapi saya cukup pantang orang menyembang ataupun hatta dia buat benda lain. Minta maaf, dia baca Quran ke, saya tak boleh. Cuma kadang-kadang hati ni tak sampai hati nak tegur. Tapi salah tu.
Saya minta maaf cakap lah, salah tu. Dibimbangi baca Quran tu pahala pun tak dapat. Zikir tu pahala tak. Dengar, duduk dalam majlis ilmu dengar, tak mau dengar tidur atau balik. Faham tak? Saya kena beritahu sebab saya takut orang salah faham. Nanti dia dulu selawat juga. Orang tengah mengajar dia selawat tak? Yang itu tak payah. Dalam masjid, dalam tandas, dalam kita buat jalan kaki, tuan-tuan nak berjoging ke, tuan-tuan nak bawa kereta ke, pergi kereta daripada rumah ke apa, lidah ni Allah SWT Muhammad. Cuba satu dua kita sama-sama kita. 1 2 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah Azim. Satu hari katalah tuan-tuan desperate, ada satu masalah besar. Ya Allah, dengan berkat selawat aku, istighfar aku, yang aku duk baca pagi, petang, siang, malam, sebelum tidur, bangun tidur, ya Allah, tolonglah ya Allah, mudahkanlah, lepaskan aku daripada masalah ini, insya-Allah. Tuan-tuan, selawat tu jadi tajam, istighfar tu jadi tajam. Pesan ke anak, ada menantu, pesan, buat. Saya tak tahu nak cakap apa lagi. Saya cuma boleh beritahu tuan-tuan buatlah. Apa saya tak berani nak janji apa yang tuan-tuan akan dapat. Sebab apa yang tuan-tuan akan dapat pasti berbeza mengikut keperluan tuan-tuan. Kerana besar sungguh fadilat selawat ni tuan-tuan, dan besar sungguh fadilat istighfar. Besar sungguh fadilat istighfar. Kan orang jumpa Hasan al-Basri ya. Kan orang tak ada anak, jumpa dia kata istighfar. Banyakkan istighfar. Kan orang ada masalah duit, jumpa, banyakkan istighfar. Orang ada hajat, banyakkan istighfar. Kan? Tuan-tuan gabung pula dengan selawat. Allah, selawat. Orang ada hajat, selawat dia tercapai dengan selawat, dia akan capai hajat. Orang ada masalah dengan selawat, Allah akan angkat masalah dia. Orang ada penyakit dengan selawat, Allah angkat penyakit dia. Orang yang ada kebuntuan, dengan selawat Allah akan angkat kebuntuan dia. Orang yang doa ada sesuatu keinginan, dengan selawat, insya-Allah. Cuma selama ni kita dah tahu tapi kita tak buat. Tapi malam ni saya nak tekankan cukup-cukup. Wa zakarallaha katsira. Orang yang boleh ikut baginda Nabi SAW adalah orang yang paling banyak mengingati Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan tak? Jadi kalau ada soalan, kita bincang soalan pun best juga. Okay. Saya ada lagi benda nak cerita tapi dah isyak dah ni kan. Kalau tu cerita tu boleh cerita lain kali. Cerita Adi bin Hatim At-Tai, macam mana dia masuk Islam, asbab akhlak Rasulullah. Ada soalan tak? Kalau ada soalan, kita utamakan soalan. Makcik-makcik kat belakang ke? Jarang macam Maulud buka soalan. Tapi saya buka soalan kalau ada lah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, kita jawab kembalian. Melalui WhatsApp boleh, email boleh, macam-macam boleh. Ada tak soalan? Tak ada soalan. Okey, saya tutup dengan cerita Adi bin Hatim At-Tai. Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dan dia cerita macam mana dia masuk Islam, dengan terpana dengan akhlak Nabi SAW. Dia ni dulu musuh Nabi, benci betul ke Rasulullah. Daripada bapak dia Hatim turun ke dia, tak suka ke Nabi. Bapak dia mati kafir. Sampailah berlaku perang. Adik dia kena tawan, adik perempuan dia. Bila adik perempuan dia kena tawan,
Nabi pesan kat sahabat-sahabat, jaga betul adik perempuan dia ni. Jaga ni maknanya jangan kacau dia, jangan sakiti dia, jangan jatuhkan maruah dia, cukupkan keperluan makan minum dia, pakaian dia, aurat dia. Sahabat jaga. Masya Allah, tabarakallah. Adi bin Hatim hantar surat minta bebaskan adik dia. Nabi kata okey, ini adalah peluang yang terbaik, kita bebaskan. Tapi kita bukan bebaskan macam tu saja, hantar dia, sediakan kenderaan. Bukan hantar, sediakan kenderaan. Dia macam hantar jugalah. Sediakan kenderaan, sediakan kenderaan, sediakan bekal perjalanan. Wih, ini dah macam hantar delegasi, bukan hantar tawanan perang. Tapi ni fatanah Nabi, cerdik Nabi SAW. Masalah Sayyidina Muhammad. Sampai ke tempat dia, abang dia tanya, macam mana Muhammad? Oh, dia kata, abang, we make a big mistake. Kita buat kesilapan besar. Muhammad orang baik, sahabat-sahabat dia orang baik. Aku selamat dalam tawanan mereka. Mereka orang baik, mereka orang saleh. Selama ni kita cuma dengar. Oh, rupanya Adi bin Hatim tak pernah jumpa Rasulullah, tuan-tuan. Tak pernah jumpa Nabi. Dah hearsay. Dengar. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, berapa kali kita pernah benci orang, kita tak pernah jumpa dia, kita tak pernah duduk sekali dengan dia? Hearsay. Viral. Kita benci dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adi bin Hatim bila dengar macam tu, dia start RIZ. Dia start motor dia, dia start kuda lah. Kuda tu pergi terus ke Madinah. Dia tak percaya, dia nak tengok, dia nak observe, betulkah adik aku dia cakap. Dia terus pergi sampai ke masjid Rasulullah. Nabi SAW bila dia dah dekat, sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, Adi bin Hatim datang, ada apa hal? Nabi pun terus keluar. Nabi sambut dia. Adi, kalau bahasa orang utara, awak nak mai tak habaq? Oh. Kan? Awak tak habaq nak mai? Kan? Mai. Nabi pegang tangan aku, kata Adi bin Hatim. Nabi pegang tangan aku. Nabi pimpin aku bawa masuk dalam masjid. Nabi dudukkan aku di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Aku duk ingat aku ni kotor, aku ni kafir, kata Adi bin Hatim. Tapi tiba-tiba Nabi muliakan aku dengan duduk di kalangan para sahabat. Tengah-tengah aku duduk, tiba-tiba ada satu orang perempuan tua datang berjumpa dengan Rasulullah. Nabi kata, Adi, tunggu sekejap, aku nak selesaikan masalah dia. Rupanya aku ingat selama ni dia cuma memuliakan pembesar-pembesar macam aku. Rupanya makcik tua pun, orang biasa pun, dia layan sama. Dia observe, dia perhati. Tak lama Nabi datang, Adi, minta maaf, sibuk sikit, jom balik ke rumah. Dia terkejut. Nabi ajak balik rumah. Maknanya bila balik rumah, tuan-tuan, mendapat special attention, mendapat khas punya, apa orang panggil, perhatian. Okey, dia balik. Dia ikut Rasulullah. Waktu tu dia dah jatuh ego dia, tuan-tuan. Satu jatuh. Dia balik. Dia balik-balik, dia masuk ke rumah. Bila aku masuk ke rumah Rasulullah, dia kata, aku bila masuk ke rumah Nabi SAW, aku perhatikan, aku kata, ini bukan rumah seorang raja, ini bukan rumah seorang pemimpin besar, ini bukan rumah seorang raja yang mengaut kekayaan, yang selama ni yang aku dengar Nabi Muhammad nak jadi pemimpin sebab nak harta. Ini bukan rumah seorang raja, dia kata. Tiba-tiba Nabi ambil hamparan. Orang Arab kan, buah hamparan. Adi duduk sebagai tetamu, dia duduk.
Nabi bawa keluar makanan yang ada di rumah. Nabi tak pernah simpan makanan di rumah. Nabi SAW tidak pernah ada simpan makanan untuk hari esok. Baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Tapi adalah apa yang ada Nabi bawa. Tiba-tiba Nabi sudah tanya dia satu soalan. Adi, Nabi tanya dia, kenapa tak mau masuk Islam? Tuan-tuan, unexpected question, satu soalan yang dia tak pernah jangka. Tadi ni dia dah jatuh dah, ego dia, sampai Nabi sambut, Nabi pegang tangan dia, Nabi buat duduk dengan para sahabat, dia tengok orang tua Nabi layan, kemudian Nabi ajak balik rumah, kemudian dia tengok rumah Rasulullah, punya sempoi rumah Nabi, bukan rumah raja yang macam orang duk cakap. Nabi duk jamu dia, Nabi bentangkan hamparan untuk dia. Tiba-tiba Nabi tanya dia soalan, Adi, pasal apa tak mau masuk Islam? Tahu apa dia jawab? Ya Rasulullah, jituka musliman. Ya Rasulullah, aku datang jumpa kau, aku nak masuk Islam. Tuan-tuan, saya tak boleh bayang tuan-tuan. Asal datang hanya nak observe, hanya nak tengok betul ke adik aku cakap. Tapi dia kalah. Rupanya tuan-tuan, akhlak ni dia boleh kalahkan ego orang jahat. Dan kadang-kadang orang jahat ni dia bukan jahat sangat pun, tapi kadang-kadang kita gagal approach dia. Kadang-kadang kita gagal mendekati dia, yang mana akhirnya dia makin jauh dengan kita. Betul tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya tak tahu nak cakap lah macam mana, sampai bila orang Islam ni, kita ni nak boleh bersatu. Saya tak tahu nak cakap lah. Saya tak tahu. Kita ni nak kena sampai dah teruk sangat, sampai kita ni memang dihimpit cukup-cukup, baru kita nak bersatu. Macam tu lah perangai kita. Saya ingat tak mau cakap, tapi tak boleh tahan. Tuan-tuan, agak-agak geng-geng hak bukan Islam, mereka punya undi solid tuan-tuan. Solid tu. Mak bapak je saya tak tahu macam mana mereka akan kerah anak-anak ni. Mana hak boleh keluar. Anak kita tak tahu, kita silap-silap tidur satu hari mundi. Tapi anak hak Cina, anak India minta maaf cakap tuan-tuan, dia solid tu. Dia very susah. Solid. Mereka ada, mereka punya wakil. Duk nanti mana pun ada wakil. Situ ada gerakan, situ ada MIC, MCA ke apa, dia ada mereka wakil. Tapi mereka hidup tuan-tuan dengan NGO, Dongzong ke apa kejadah. Mereka situ mereka hidup. Politik ni, tu pun wakil kita, ni pun wakil kita, dia wakil. Waktu mengundi kita akan tengok. Tapi kita ni tuan-tuan dirahmati Allah, sama-sama kita, akhlak kita pun kita jatuhkan tu, kita londehkan ni, kita jatuhkan tu, kita londehkan ni. Dah start lah. Dah start lah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup takat tu. Yang ni nak kata Rasulullah SAW, sahabat yang kafir jatuh ego dia, masuk Islam disebabkan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Rasulullah. Sebab itu tuan-tuan, saya nasihat diri saya, di kita semua. Ya. Itulah macam mana kita nak boleh ikut Nabi SAW. 3 panduan tadi, kita ikhlaskan hidup kita, biarlah tuan-tuan kerana Allah. Yang kedua, matlamatkan hidup kita, kita nak betul-betul akhirat. Dan yang ketiga, wa zakarallaha katsira. Yang saya bagi amalan tuan-tuan, selawat istighfar. Selawat istighfar ni memang Allah dan Rasul, Quran suruh, hadis suruh. Ijazah pun ambil lah, ijazah tuan-tuan amal lah. Kalau sebab ijazah lah tuan-tuan nak ambil ijazah lah, ambil, amalkan. Dan tuan-tuan tunggu je apa yang tu Allah Ta'ala nak bagi.
InsyaAllah. Suruh anak-anak kita, keluarga kita, anak menantu kita, anak muda, anak tua, apa semua sekali, semua duk buat. Allah sallallahu sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, astaghfirullahalazim. Dan Allah sallallahu sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, astaghfirullahalazim. Saya ingat cukuplah sekadar tu dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan sebelum kita berakhir, saya nak bagi kat tuan-tuan ni ada sikit doa adik macam ni. Ni, dua orang tu, baju biru, baju merah macam ni. 3 orang sekali, baju merah hak spek. Meh. Ni bagi kat pakcik-pakcik. Ni adik punya. Ni adik punya. Ni adik bantu kat makcik belakang. Makcik belakang. Sambil-sambil anak-anak kita bagi ni, tuan-tuan ikut je saya. Doa mohon dijauhi 4 musibah. Doa mohon dijauhi 4 musibah. Tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa min a'udzubika min haula'il arba'. Okey, tuan-tuan amalkan doa ni. Doa ni Nabi SAW minta 4. Nombor 1, ya Allah, aku minta lindung daripada hati yang tak khusyuk. Inilah punca kita semayang rasa tak sedap, semayang sunat berasa malas, baca Quran berasa tak sedap, zikir berasa tak sedap, hati tak khusyuk. Kerana hati kita ni disibukkan dengan dunia. Nombor 2, wa min du'ain la yusma'. Doa tak Allah tak dengar. Minta lindunglah ya Allah daripada doa aku tidak didengari. Nombor 3, wa min nafsin la tashba'. Nafsu yang tak pernah kenyang. Nak lagi, tak pernah kenyang. Yang halal dah dapat, disakaunya yang haram. Sebab nafsu tak kenyang. Tuan-tuan boleh bayang, apa perlu minta maaf tuan-tuan? Kita ambil pelajaran, kita tak cakap siapa-siapa. Apa perlu handbag sampai 100 handbag mewah sampai puluh-puluh? Apa perlu? Nafsu tak kenyang. Jam sampai juta, buat apa tuan jam ambil juta? Tak apalah kot 100 juta, 4-5 biji juta. Apa waktu jam yang sejuta dengan jam yang murah ni? Beza ke? Nafsu yang tak pernah kenyang. Minta lindungan Allah tuan-tuan. Wa min ilmin la yanfa'. Ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu yang tak bermanfaat. A'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, aku minta lindung daripada 4 perkara ni. Tuan-tuan, amalkan, hafal. Dan doa ni dihadiahkan oleh Madrasah Maktab Wanjah belakang ni. Maktab Wanjah Pulau Pinang, sekolah sahabat saya. Dia nak mohonlah jasa baik bagi yang ada rezeki lebih untuk wakaf renovation dewan sekolah. Yang menariknya tuan-tuan, dewan sekolah dia dalam masjid. Nama masjid Masjid Abdul Kadir. Mana kalau tuan-tuan infak RM50 sekali, tuan-tuan derma untuk masjid, sekali untuk sekolah, sekali untuk pengajian Quran. Sebab dewan tu digunakan untuk pengajian Quran. Tuan-tuan transfer terus ke akaun Maktab Wanjah ni, PIBG. Program PIBG sekolah dia, transfer terus ke akaun sekolah ni, dan tuan-tuan note kat situ wakaf dewan. Gitu. Okey. Berapa-berapalah dia minta 50, tuan-tuan bagilah. Nak bagi lebih boleh, bagi 5,000 boleh, bagi RM10 boleh. Ikutlah, dia tak kisah. RM5 pun tak apa. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa yang nak infak Quran pada pelajar tahfiz. Yang ni kita tak panggil wakaf. Ini kita panggil infak. Infak ni sebab kita bagi terus kat pelajar ahli Quran, pelajar tahfiz. Baru ni kita hantar 1040 naskah ke Kelantan, Mahatahfiz Pahang, Darul Quran Kuala Kubu. Semua budak-budak tahfiz yang pakai Quran tu. Jadi beza dengan wakaf. Wakaf ni tak ada siapa miliki. Kita bagi infak, dia pakai, tapi pahalanya ya Allah. Setiap kali dia baca Quran, pahala berjalan. Okey, satu Quran RM60. Tuan-tuan ambil lah berapa-berapa. Tuan-tuan nak letak nama berapa pun boleh. Niat saja, tak tulis. Niat, ya Allah, aku infak Quran ni untuk arwah mak ayah sekian. Tak kisah. Satu Quran RM60.
Tuan-tuan ambil stiker ni. Sijil ni sebelah tuan-tuan ambil, sebelah ni kita akan tampal dalam Quran. Yang tinggal kat saya ni yang kita akan tampal. Ni contoh. Jadi tuan-tuan boleh buat demikian di kereta lah. Dan yang ketiga saya bawa madu. Madu dari Kashmir tuan-tuan. Cuma saya nak cerita kat tuan-tuan, madu ni saya hantar ke lab Makmal Unipack UKM dekat Bangi tu. Kita dapat pengiktirafan 100% comply ataupun 100% asli. Nak katanya tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan scan kat sini. Bacaan gula dia tuan-tuan. Gula dalam madu ni berapa? Sukrus, gula yang jahat dalam madu ni berapa tuan-tuan? 0.001. Ada tulis kat sini, ada tulis kat surat, tuan-tuan boleh scan. Tuan-tuan, apa feedback kita dapat? Nombor satu, orang kecil manis. Aneh kan? Orang kecil manis, tapi kecil manis ni jadi stabil. Gula dalam darah dia stabil. Ini pakcik di Johor hantar WhatsApp. Tuan-tuan boleh tengok WhatsApp. Dia hantar kat saya hilang, ada kat isteri saya dia hantar. Nak baca, cari isteri saya. Mana WhatsApp pakcik tu? Kalau tak percayalah. Gula dalam darah dia stabil. Dia minta post 4 botol mula-mula. Baru ni dia minta 6 botol lagi. Kecil manis dengan gula dalam darah. Yang kedua, asma di Gurun Kedah. Ambil nap hari-hari sekarang dengan izin Allah. Berhenti ambil nap dengan izin Allah. And yang ketiga, batuk. Batuk anak saya sendiri. Batuk kong. Saya kata, tak payah makan ubat, makan ni. InsyaAllah. Siang dia makan, malam hilang batuk. Dengan izin Allah. Yang keempat, sakit lutut. Ni saya jumpa di Masjid Kampung Lindungan, USJ sana. Dia jumpa saya. Ustaz, saya tak tanya. Dia, Ustaz, saya nak beli lagi, Ustaz. Lutut saya dah semakin sembuh dengan izin Allah. Cuba. Madu ni kita bulan Rabiul Awal, kita buat promosi 170 200. Saya tadi tak perasan masjid ni. Saya ingatkan suruh saya bawa sikit. Saya bawa 30 botol je. Saya cepat dia dapat lah. 170 200. 2 tu supaya tuan-tuan makan dan bawa balik untuk isteri madu. Okey. Pakcik boleh bawa balik madu untuk isteri? Macam takut je. Okey, yang ni madu ni okey. Okey, kalau lah tak cukup, tak apa, tuan-tuan bagi je, nanti saya akan hantar. No problem. Saya duduk dekat Bukit Mahkota, sebelah Nilai tu. Tuan-tuan, kalau tak cukup lah. Kalau cukup, alhamdulillah. Tak cukup, kita akan hantar. Okey. Yang ni 170 200. Yang kedua, mandian bidara. Yang ni baru ni dekat Sepang saya, tapi belah-belah sini juga saya tak ingat kat mana. Tapi ada satu surau saya pergi, dia kena eczema bertahun-tahun. Dia datang pejabat saya, beli 6 botol. Dia kata dengan izin Allah, eczema dia semakin sembuh. Ni eczema, sakit kulit, gangguan bagus. Mandian bidara. Yang ni 150. Kemudian minyak. Minyak tu boleh tengok kat gambar ni lah. Minyak dan bam ladi hitam tu memang bagus lah. Minyak sesama, lelah, batuk, minyak tu bagus. RM15. Minyak yang ada roller. Dan satu lagi bam ladi hitam. Bam ladi hitam tu masalah haid, senggugut. Tuan-tuan boleh tengok kat sini lah apa yang ada. Tuan-tuan boleh dapatkan di kereta. Isteri saya tolong bantu jaga di situ. Dan siapa yang tak buat duit, tuan-tuan boleh transfer. Lupa satu lagi, ada Ruqyah set. Ruqyah set ni tuan-tuan cari plug tu, tuan-tuan on dia. Yang ni untuk apa? Rumah yang ada gangguan, rumah ada masalah, tuan-tuan on je. Kadang-kadang rumah kita ada makhluk. Terutama tuan-tuan pergi kerja ataupun terutama tuan-tuan musafir, tuan-tuan on 24 jam. Tak perlu charge. Tuan-tuan boleh kuatkan. Malam nak tidur, tuan-tuan slowkan. Yang ni Ruqyah plug, ini RM50. Tuan-tuan boleh dapatkan di kereta. Yang baik dari Allah, tak baik silap salah saya minta ampun maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih pada pihak yang menjemput saya. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Yang baik dari Allah, tak baik silap salah saya. Siapa yang nak beli, tuan-tuan pergi je kat kereta ustaz tu. Tak buat duit, tak apa, tuan-tuan jangan risau. Boleh transfer, cuma minta tolong transfer. Jangan lupa. Sebab ada juga yang lepas sebulan, ustaz saya lupa nak transfer. Saya pun mana sempat nak cek.
Okey, minta tolonglah. Mana yang nak transfer boleh transfer, tapi minta tolong transfer secepat mungkin. Saya minta ampun, minta maaf jika terkasar bahasa. Yang baik dari Allah, tak ambil silap dan salah saya dan bagi para penyumbang Quran dan juga maktab wanjah, madrasah maktab wanjah, semoga Allah berikan kalian kemurahan rezeki, kabulkan hajat-hajat, dipermudahkan urusan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam. Boleh qamat, kita terus sembahyang.